Itu sebahagian daripada kefahaman sebilangan ataupun segelintir masyarakat kita tentang penghijrahan. Tapi bagaimana penghijrahan membentuk perpaduan? Kan? Kita nak tahu kan, macam mana hijrah daripada yang tak baik pergi ke baik, tapi boleh membentuk perpaduan. Itu kadang macam mana? Tapi kalau kita lihat kembali bagaimana sebenarnya penghijrahan Rasulullah SAW dulu kan, pada 662 Masihi itu. Satu perpindahan daripada Kota Mekah ke Madinah tu jauh tu. Kan, mengambil masa yang lama, tempoh yang lama dan pengorbanan, kesabaran semua ada dalam tu. Dan bagaimana menyatukan baginda menyatukan perbezaan kaum sewaktu itu. Jadi kita bersama dengan Dr. Muhammad Husni Muhammad Amin, iaitu Fellow Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haziq dan Fariha. Okey, nama perempuan memang susah sikit. Tak apa, tak hafal nama perempuan, alhamdulillah. Nama lelaki ada. Isteri tengok tu Okey, hari ini sebenarnya kita nak belajar mengenai erti perpaduan, bagaimana perpaduan boleh dibentuk dalam penghijraan. Tapi bagaimana pula sewaktu zaman Nabi SAW sebelum ini baginda membentuk perpaduan itu, menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Mungkin doktor boleh ceritakan sewaktu itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyatukan kaum sewaktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertamanya saya ucapkan kullu am wa antum bi khair kepada semua penonton kita. Selamat tahun baru Hijrah 1445. Dan ini bermaksud dah 1445 tahun sejak hijrah yang Haziq sebutkan tadi. Dan apa yang dilakukan tu oleh Rasulullah, kita kena tengok keadaan semasa tu. Sebab apa yang menjadi punca kepada Rasulullah berhijrah tu. Dan Rasulullah berhijrah, dia bukan suka-suka saja nak hijrah. Bahkan pada masa tu baginda Rasulullah SAW, apa yang jadi masa tu, dia punya datuk dia Abdul Muttalib telah meninggal, dan isterinya Khadijah pun telah meninggal. Dan pada masa itu kaum Quraisy, baginda telah mula berdakwah secara terang, terbuka, dan disebabkan baginda menegur amalan-amalan Quraisy yang pada masa itu menyembah berhala, membunuh bayi, budak-budak, menekan, menindas, menipu, membohong dan sebagainya. Mereka merasakan apa yang dibawakan oleh Rasulullah itu sebagai ancaman kepada amalan kebiasaan mereka. Jadi itu yang pengertian hijrah tu. Hijrah tu asal perkataannya itu bukan maksudnya pergi ke satu tempat lain. Dia asalnya daripada hajara. Hajara maksudnya memutuskan ikatan daripada satu amalan yang lama. Adat, kebiasaan yang lama yang muncul daripada budaya ciptaan manusia yang telah menyeleweng kepada bila diputuskan itu, dia menyambung kepada satu amalan budaya yang diterbitkan oleh wahyu. Wahyu diturunkan oleh Allah. Dan pada masa itu apabila mereka menindas Bani Hashim, Quraisy, dalam Quraisy itu ada banyak Bani, dan salah satunya Bani Hashim yang mana Rasulullah dalamnya, mereka itu menekan dan menindas. Dan apabila turun wahyu Allah memberi kebenaran kepada Rasulullah untuk berhijrah, memutuskan pertalian kepada adat itu, barulah Rasulullah pindah ke berhijrah ke Madinah. Dan apa yang sebelum itu, peristiwa Aqabah, apabila musim haji, musim umrah, orang Ansar, orang Khaus dan Khazraj yang bertelingkah di sana dan diapi-apikan oleh kaum Yahudi di sana, mereka mencari seorang pemimpin yang boleh mendamaikan suasana. Dan mereka ketemukan itu dalam diri Rasulullah, yang pada masa mudanya, pada masa budaknya, Rasulullah pernah menemani ibundanya Aminah selalu pergi ke Madinah. Jadi daripada kaum Khazraj, mereka telah kenal Rasulullah. Dan kita tahu peribadi Rasulullah sebagai Al-Amin, seorang yang apabila saatnya baginda diangkat kenabian, dijadikan Nabi pada umur 40 tahun, beliau telah pun dikenal sebagai Al-Amin, seorang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mematahkan hubungan, dan tidak pernah mengkhianati amanah. Sifat-sifat ini terkumpul dan tak masuk akal bagi manusia tu, tiba-tiba umur 40 dia nak tukar menjadi orang yang pecah amanah, orang yang membohong, mengkhianati. Itu dah memang jadi sifat dia, jadi second nature
bagi dia. Okey. Itu kita lihat bagaimana sifat kepribadian baginda Rasulullah SAW sendiri kan dapat memperlihatkan satu lagi fasa macam boleh menerima dengan baik bila berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita nak tanya doktor. Sekarang ni kita duduk di Malaysia kan, bagaimana sebenarnya dengan apa yang kita dengar penghijrahan itu berlaku dah 1445 Hijrah, kita nak membentuk satu penghijrahan yang boleh menyatukan perpaduan tu. Bagaimana kita nak relate dengan kisah Nabi Muhammad SAW itu sendiri? Sebab itu saya kata hijrah itu Rasulullah tunggu wahyu dahulu. Maksudnya hijrah itu berasaskan agama. Dan agama dalam bahasa Arab tu din. Dan din itu ialah apabila kerana itu Rasulullah bila berhijrah ke sebelum itu dinamakan Yathrib. Kemudian setelah Rasulullah berpindah ke sana menjadi pemimpin bagi Yathrib dinamakan Madinah. Di Madinah tu ialah dia ismul makan, maksudnya nama tempat. Macam kita bila kita sujud dan tempat kita sujud dipanggil masjid. Dan apa ni itu cara bahasa Arab. Jadi Madinah tu ialah kota di mana din dilaksanakan. Dan din itu yang Rasulullah kata sebelum dia bersetuju untuk berhijrah, dibuat perjanjian dengan orang Aus dengan Khazraj. Sebagai syarat dia menjadi pemimpin mereka, pertamanya mereka mesti menerima dia sebagai autoriti dia sebagai pemimpin. Keduanya mereka mesti berhenti daripada menipu, berhenti daripada mencuri, berhenti daripada menumpahkan darah, berhenti daripada berzina. Seandainya syarat-syarat dipenuhi, barulah Rasulullah pindah ke sana. Jadi maksudnya berbalik kepada soalan Farihah tadi, bagaimana kita nak timbulkan tu, kita kena tengok kepada agama. Dan agama ini ialah mana yang kita laksanakan di kota. Sebab agama ni dia bukan boleh terpencil, tersorot, tapi sebab agamalah Madinah itu ialah kota di mana kita laksanakan tuntutan-tuntutan agama. Solat, puasa, zakat. Dan solat kita kena solat berjemaah, kita kena dalam satu komuniti, dalam masyarakat. Kita nak bayar zakat, kita kena ada orang yang kita bayar zakat, kita nak sedekah. Kita nak pergi haji pun, hatta nak pergi haji pun kita perlukan orang. Jadi Islam ni bukan agama yang kena seorang-seorang duduk dalam gua bertapa, tak. Kita kena laksanakan dalam masyarakat. Dan untuk itu kita kena ada perpaduan dalam masyarakat. Jadi kerana kita lihat agama Islam ni sebagai din, bukan sekadar ritual semata-mata, tetapi dia very social punya religion. Dia mengaitkan masyarakat. Dan untuk melaksanakan agama, tuntutan-tuntutan agama tu, kita kena hidup berpadu dalam masyarakat. Tak boleh bermusuh-musuh. Jadi untuk kita menghidupkan perpaduan tu, untuk kita menyatukan sesuatu kaum itu, memilih pemimpin adalah sesuatu yang penting. Untuk kita memilih pemimpin yang berkualiti dan boleh menjadi ketua kepada perpaduan yang harus dibentuk itu. Betul. Jadi bagaimana untuk kita memilih pemimpin kita? Yang bagaimana kita tahu? Pertamanya kita kena sedar yang setiap daripada diri kita itu adalah pemimpin. Paling kurang sekali kita memimpin diri kita sendiri. Sebab Allah jadikan kita ni sebagai satu dipanggil miniature ataupun kecil daripada kerajaan Allah Ta'ala yang alam semesta ini. Sebagaimana Allah memerintah, mengawal, menguasai alam semesta itu, itulah kita ni dalam bentuk yang kecil, kita sekurang-kurangnya kita memerintah diri kita sendiri. Akal kita, hati kita, apa yang kita fikir, kan, kita nak makan apa, kita nak uruskan diri kita. Kemudian kita daripada situ kita berkembang uruskan keluarga kita. Sebagai seorang lelaki, seorang bapa, seorang suami, dia menguruskan, dia memerintah kerajaan keluarga dia sendiri. Kemudian kepada masyarakat, kemudian pemimpin negara. Jadi dalam tu bila masyarakat tu, daripada itu kita kena sedar bagaimana kita nak tu, mesti kita ada sifat-sifat yang yang macam Nabi tonjolkan tu. Sifat-sifat tidak berbohong, memegang amanah selalu, sering merenung ayat-ayat Quran, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Dan itu ada satu hadis tu sempat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ila Allah
anhu. Maksudnya seorang yang muhajir, orang yang berhijrah itu dia berhijrah ataupun dia memutuskan pertalian daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan itu kita fikir logik. Bila kita ada orang macam tu, kita seorang. Kalau ada beberapa orang dalam masyarakat, kemudian dia ajar dalam masyarakat, kemudian dia, daripada masyarakat tu bila kita nak pilihan raya, kan kita ada nak pilihan raya dalam bulan Ogos nanti, dalam masyarakat dia dah kenal siapa yang ada sifat-sifat yang macam tu, sifat-sifat yang Kena macam kaji sifat lah. Nabi. Kita kena kaji, kita kena tahu. Itu pasal kita kena ada hidup bermasyarakat, pergi masjid, kita kenal orang-orang, kita bermuamalah. Kalau tak hidup bermasyarakat, tak kenal, susah lah. Tak kenal kan? Tak tahu. Kalau kita duduk, kalau kita duduk terpencil aja kan. Lagi-lagi kalau kita duduk tengah cerita orang ni pun tak boleh. Ya, dengar cerita orang itu pun lagilah kan. Dari situ mengumpat, mengaibkan orang kan. Jadi bila kita dah kenal situ, jadi bila kita dekat peti undi, kita dah tahu dah siapa dah kita nak pilih. Dan orang ini akan jadi wakil-wakil rakyat kita. Dan wakil-wakil rakyat kita dari situ dia akan memilih di kalangan mereka tu siapa yang paling baik antara mereka. Ini semua daripada logik akal kita boleh fikir dia kesan akibat dia begitu. Tapi doktor, kalau melihat sekarang ni, kita nak cakap pasal perpaduan penyatuan dalam zaman sekarang ni, mencabar doktor. Macam mana tu doktor? Itu tidak dinafikanlah. Memang saya suka tadi bila Haziq dengan Farihah sebut tadi, itu memang daripada banyak kisah-kisah kita tengok tu memang penuh kesukaran kan. Dengan Nabi pun bila hijrah tu bukan dengan mudah-mudah pun, dia terpaksa buat helah macam mana sebab Quraisy hantar 11 orang nak bunuh dia. Kemudian dalam perjalanan tu memakan berbulan-bulan nak pergi ke, kemudian dalam masa tu dikejar pula oleh Quraisy tu, halangan-halangan dan cabaran yang perlu dihadapi. Tapi satu yang kita perlu ubah adalah diri kita sendiri. Kita mula dengan diri pertama. pertama, diri kita. Pertama sekali mungkin pesanan untuk penonton-penonton MSI di hari baru, di tahun baru ni doktor. Pesanan untuk kita membentuk perpaduan. Dan jadi hijrah ni bukanlah perkara yang sangat mudah dilakukan. Tetapi sejarah kita menunjukkan 1445 tahun perkara tu memang pernah jadi dan pernah boleh dibuat, boleh dilakukan. Tambahan cabaran masa tu bila Nabi nak pergi ke Madinah. Masa tu ialah masa zaman Empire Rom dengan Empire Parsi sedang bercakaran. Dia bukannya lari daripada Quraisy ni pergi ke suatu tempat yang aman damai. Lagi dekat dengan punca kuasa besar yang besar ni. Jadi perkara itu kita cuba tengok, lihat kita agama kita dengan lensa yang baru. Maksudnya bukan dari sekadar ritual semata-mata, tetapi ada satu tujuan yang lebih besar, tujuan peradaban yang lebih besar. Kalau Nabi tak buat hijrah tu 1445 tahun dahulu, kita tak adalah sejarah peradaban Islam yang sangat gemilang yang sehari ini. Yang saya rasa kalau kita pergi balik kepada asas itu, yang mana yang konsep din itu yang diceritakan kepada kita oleh Yang Mulia Tan Sri Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, perkara ini dikembangkan oleh beliau, maka kita akan faham Islam ni bukan sekadar ritual semata-mata, tapi dia menumbuhkan peradaban. Peradaban. Tamadun dunia yang lebih maju lagi kepada hari ini kan, berdasarkan agama. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Husni di atas penerangan. Haziq dan Farihah. Tak cukup sebenarnya. Bila kita dengar doktor cakap ni, kita perlukan lagi banyak nasihat. Tadi tu sebenarnya baru buka lima. Kita baru refresh, tekan button refresh je sejarah kita dengar dulu. Kita pun macam belajar. Sejarahnya begitu. Jadi mungkin satu hari nanti kita boleh belajar lagi, kita boleh jemput lagi kalau topiknya bersesuaian. Jadi terima kasih kepada Dr. Muhammad Husni yang merupakan fellow Institut Kefahaman Islam Malaysia dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam yang sudi bersama dengan kita untuk 1 Muharram 1445 Hijrah ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor.